berkenaan dengan bagaimana kalau dia nak berwasiat tetapi bukan sama rata kepada anak-anaknya, tetapi secara pilih kasih. Ustaz, bagaimana? Silakan. Ini pun antara masalah kan, kemanusiaan lah kan. Kita tak boleh nak nafikan pilih kasih ke kan. Jalan Nabi dulu pun kan, dia terlalu suka dan sayang kepada Aisyah kan. Tapi nak macam mana kan, bila ngadu pada Allah, dia kata biasalah, itu manusia, kan. So cumanya kita punya pilih kasih ni kena beringatlah, sebab kalau tak kena caranya dia makan tuan balik, kan. Makan tuan balik. So sekarang ni kita ada 5 anak, memang ada lelaki ada perempuan, kan. So tak salah sebenarnya kita ingatkan anak-anak kita, nanti bila ayah tak ada, bila mak tak ada, semua harta-harta mak ayah ni bagi sama rata lah, baik lelaki baik perempuan. Mak tahu, ayah tahu, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jangan kau ingat mak tak sekolah. Tu dia contoh kan. Kadang kita ni bila fikir, yelah sekarang ni kebetulan kan, orang nak belajar mudah, ada tanyalah ustaz, ada rancangan tanyalah ustaz, jadi kita boleh tonton kan. Cuma itulah, bila tonton tu kena tonton betul-betul lah, jangan tonton sikit-sikit je dan dengan ujung sikit, tengah sikit kan, awal sikit kan, nanti dia tak tahu apa cerita sebenarnya kan. Jadi kebetulan sekarang ni ada kemudahan untuk belajar. Mak ayah kita dulu kan, kemudahannya mungkin tak ada, tapi mereka belajar, bukan tak belajar kan. Jadi bila mak ayah selalu sebut, dia kata ni harta ayah, harta mak bagi sama rata, bagi sama rata, bagi sama rata. Jangan kita ingat mereka tak tahu hukum. Dia tahu, dia mengaji kan. Lelaki 2, perempuan 1, dia tahu kan. Jadi sebenarnya bila kan, mak ayah tadi tu dah berbuat macam tu, semua kan, tanah-tanah harta mak ayah ni bagilah sama rata kan. So bila mak ayah selalu sebut macam tu kan, katalah ini pun dah berapa tahun kita tak balik raya dulu kan, Covid dah kan. So kalau tidak macam itulah, setiap kali balik raya je nanti mak akan sebut, setiap balik raya je mak sebut kan. Kalau sebut tu balik raya lah tu, tu cerita tu kan. So sampai anak-anak pun kata, apalah mak ni selalu sebut gitulah, gedebaklah, gedebaklah. Dia kata, aku sebut ni sebab untuk jadikan panduan kepada engkau. Jadi nanti bila aku meninggal, mak meninggal, ayah meninggal, korang uruskan harta kan, pusaka ni, harta di mana, pengurusan harta pusaka ni di pejabat pusaka je. Pejabat pusaka di mana? Di pejabat tanah. Pejabat tanah di mana? Di pejabat daerah. Kan? Pejabat daerah mana? Daerah korang duduk lah. Kan? Jangan tanya saya, jangan tanyalah ustaz juga. Pejabat daerah kat mana? Pejabat daerah tu kau duduk mana? Awak duduk mana? Tapi mungkin ada yang belum tahu lagi, rupanya kat situ Jadi sebenarnya pengurusan harta pusaka ni, katalah kalau saya meninggal, rumah saya ni nak uruskan nanti rumah saya, tanah saya, kereta dan sebagainya, di mana? Di pejabat pusaka. Pejabat pusaka di mana? Di pejabat tanah. Pejabat tanah di mana? Di pejabat daerah. Pejabat daerah, daerah kita duduk. Macam saya Tanjung Malim lah, Seri River lah. Tanjung Malim sebelah tu dia satu daerah dengan dalam Seri River. Di Seri River tu ada pejabat tanah, ada pejabat daerah di situ kan. Jadi kalau harta pusaka saya 2 juta ke bawah, 2 juta ke bawah, jadi semua urusannya di pejabat pusaka. Kalau 2 juta ke atas, 2.5 juta ke 3 juta ke, kena buat urusan di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi kan. Ni kebarangkalian akan nilaian tadi tu, saya ada dapat maklumat juga, mungkin akan dinaikkan jadi 5 juta. Sebab orang Malaysia dah start kaya dah. Maknanya 5 juta baru di mahkamah tinggi. Lepas 5 juta baru pergi mahkamah tinggi. Tapi untuk masa sekarang ni masih di-applykan yang 2 juta kan. Jadi kalau saya meninggal, katalah saya punya aset 2 juta ataupun 1.95 juta. Sikit lagi kan. Maknanya kalau dapat payment sikit lagi dapat, dia jadi 2 juta contoh kan. Jadi kalau bawah pada 2 juta tu, nanti urusan dia semua di pejabat pusaka kan. Jadi sebenarnya masih hidup tadi tu, macam tadilah saya selaku ibu, selaku ayah ke apa semua sebagainya, saya cakap laki perempuan bagi sama-sama, bagi sama-sama, bagi sama-sama. Jadi apa yang saya sebut tadi tu, mak ayah selalu sebut tu, pada dasarnya itu adalah hibah. Itu adalah hibah sebenarnya. Sebab kau dah tahu dah, harta mak ayah tu apa dia? Tanah ke, rumah ke, duit ke, contohlah. Kan? Dan kau pun, katalah waris tu ada 5. Laki perempuan, ada laki ada perempuan. Jadi bila mak ayah dah sebut, sama rata. Bagi sama rata. Bagi sama rata. Oh, maknanya kan? dia bukan wasiat. Ustaz. Bukan wasiat lah tu. Oh, kan? Macam contoh selalu kita tengok kan, mak ni bila mana anak balik kampung je dia tunjuk, yang ada kelapa sawit sana tu abang punya, yang belah sana yang ada pokok durian tu kakak punya. Yang tu maknanya hibah. Hibah tu. Pada dasarnya tu sebenarnya hibah, sebab dia telah dihebahkan. Tapi kita selalu guna term ataupun guna perkataan, mak dah wasiat tu,
makna wasiat. Bukan wasiat Ustaz. Sebab itu pun salah satu isu kepahaman masyarakat kita juga kan. Dia orang tak faham. Dia ingatkan apa benda semua, apa barang semua wasiat. Semua wasiat sebenarnya ada yang namanya wasiat, ada yang namanya hibah. Jadi kalau tentang harta-harta tadi tu, mak ayah selalu sebut bagi sama rata, ni kau punya, ni Along punya, ni Angah punya, ni Ucu punya, bla bla bla, macam-macam. Itu pada dasarnya adalah hibah. Cumanya kan tidak dipindah milik nama. Kan? Sepatutnya macam tadi mak ayah tadi tu dah boleh pindah milik nama, dah pergi pejabat tanah, okey, tukar. Tapi mak ayah tak tukar lagi. Kan? Itu yang kita pemegang, kenapa tak tukar-tukar ni? Sebut. Sebab mak ayah pun tahu hati perut kau. Nanti aku dah tukar nama kau lain macam sikit. Lain macam pula kan. Tak pasal-pasal kau pergi jual lah apa semualah nanti bila harta dah habis kau kata mak tak sayang kau, walhal harta kau aku dah bagi, kau tak pandai ngurus. Ini isu dia. Jadi sebab itu kenapa kadang ramai ibu ayah dia tak nak pindah milik nama lagi. Ya, walaupun dia dah hibahkan. Ya, nanti bila aku meninggal, korang pakat-pakatlah 5 orang ni ikutlah apa aku yang buat. Ya, tapi prosesnya itu kena melalui proses pusaka. Jadi bila proses pusaka tu dalam borang pembahagian pusaka tu, dia boleh tikkan yang nombor 2. Dia tak tik nombor 1. Detik yang nombor 2 sebab masih hidup dulu mak ayah dah sebut dah bagi sama rata ni dia punya. Jadi dia pun tik sepakat tadi tu. Yang sulung dapat apa, nombor 2 dapat apa, nombor 3 dapat apa. So ini antara salah satu kaedah. So dalam situasi macam ini itu dah ada dah. Islam pun dah ada, clear dah jelas. Kaedah-kaedah pengurusan pun dah ada dah. Jadi kenapa kita jadi ibu, jadi ayah yang kadang suka-suka pilih kasih pula. Mentang-mentang yang dia ni selalu bagi duit kat aku, so harta aku ni pun nanti nak bagi dia, contoh kan. Walhal sebenarnya yang lain pun ada bahagian juga, yang lain pun sebenarnya ada juga dia punya sumbangan-sumbangan kepada kita. Jangan pilih kita tengok mentang-mentang dia saja yang dengar cakap kita dia, kan? Yang lain kurang dengar cakap kita tak bagi. Kan? Tapi kalau nak bagi betul kepada si A tadi yang kita sayang, pilih kasih, sila, tak ada masalah. Kan? Cuma kaedah cara dia tukar nama masih hidup. Tukar siap-siap. Sebab kalau dia tak tukar, so akhirnya harta tu akan jadi pusaka. Bila jadi pusaka, kena jumpa juga yang lain juga. So dekat situ nanti jadi macam-macam isu. Dia kata, mak dah bersumpah dah, mak dah sebut dah, bersumpah dah sebagainya. Dia tak bagi harta ni kepada orang lain, kepada aku seorang pula. Dia dah jadi cacah merbah. Jadi sebab itu macam tadi tak salah pun nak pilih kasih ni, nak buat macam mana kan. Yelah, mungkin anak yang bungsu tu yang duduk dengan dia dekat rumah yang mani dia sakit, yang lain semua contoh kan, pun kita pun tak boleh nak cakap apa. Cumanya macam tadilah, cara bagi tu kena clear kan. Kalau boleh tukar nama, kalau boleh transfer duit siap-siap, supaya nanti anak yang kita kasih tadi tu yang banyak jasa pada kita tak ternaya pula. Kalau tidak dia akan ninaya pula. Abang kakak dia kecam dia lah, hapus macam-macam cerita lah apa semua. So akhirnya dah lah masih hidup dulu, anak yang musuh ni susah tolong kita, kan? Temankan kita masa sakit, lepas tu kita dah mati, kita pula tengok dia, kan? Naya kan. So dalam situasi begini tak salah, cumanya nak buat tu kena bagi clear, bagi jelas, kan? Dan supaya di kemudian hari tu tak jadi isu, tak timbul kan. Dan sebenarnya tak salah pun macam tadi itu, sebab tu ada nama, ada yang namanya hibah. Jadi kalau orang kecam katalah, kan, adik bungsu tadi tu dapat rumah, dapat tanah, dapat duit, kan? Sebab masih hidup mak dah transfer siap-siap kan. Lepas tu abang-abang kakak kecam dia. Kecam lah, duit dah dalam akaun aku dah. Betul tak kan? Lepas tu rumah pun dah nama aku, kereta semua dah nama aku. Lantak pi lah, contoh ibarat macam tu lah. Jadi maknanya kita yang dah meninggal pun relax lah, tenang lah. Memang aku bagi dia sebab dia berbakti kepada aku, dia menjaga aku dan sebagainya. Orang lain bukan tak jaga, tapi itulah banyak sangat cekadak dia contoh kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kena lihat kan. Saya banyak ada kes-kes kadang ibu ayah ni dia ada anak, bukan tak ada anak lelaki seorang tunggal. Maknanya kalau tunggal lelaki ni, kalau ayah meninggal harta pun pergi kat dia, mak meninggal pun pergi kat dia kan. Tapi mak ayah ni teringin nak anak perempuan, ambil anak angkat lah. Ambil anak angkat perempuan. Betul dia tak binkan, tidak bintikan kepada ayah angkat, tapi sayang sangat kepada anak angkat perempuan ni, kan? So semua harta-harta tu dipindah milik kepada si anak angkat perempuan, atas dasar kononnya nanti dia rasa, dia takut kalau dia mati, mak ayah mati, anak lelaki ni nanti tak bagi harta dekat dia. Sebab memang kalau ikutkan harta tu semua pergi pada anak lelaki, sebab anak tunggal lelaki. So dia tukarlah kepada anak angkat perempuan.
bila mak ayah tu meninggal, anak lelaki ni nak buat urusan lah. Pergi pejabat pusaka, tengok semua geran tanah. Nama semua dah bertukar. Semua dah tukar dah nama dekat anak angkat perempuan ni. Dia pun terkejut lah. Dan dia terkejut, dia kata, dia tanya saya, apa hukum dia Ustaz? Hukum dia sah. Ayah buat itu, hibah tu dia bagi pada anak angkat tu sah. Cumanya nanti di akhirat kamu tanyalah. Tu dia. Kenapa semua ditukar milik kat dia? Kenapa tak percaya kat saya ke? Apa salahnya kalau ayah bisik pun? Nanti bagilah adik angkat kamu tu sikit. Apa salah dia pun? Dan si ayah tadi boleh berwasiat 1/3 daripada harta saya hendaklah serahkan kepada anak angkat saya. Sebagai amal jariah dia. Boleh, sepatutnya boleh macam tu pun. Tapi itulah antara situasi yang berlaku dalam masyarakat kita disebabkan tadilah kejahilan. Tak faham. So akhirnya mereka buatlah apa yang mereka rasa nak buat, tapi dia tak fikir yang kemudian hari itu menyusahkan dia juga. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan dan pencerahan daripada dua soalan tadi.